Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua pelajar yang mengikuti kelas saya pada hari ini. So, untuk tujuan penyediaan penyata penyesuaian bank, saya akan membincangkan berkenaan dengan kaedah A, iaitu mengemas kini buku kawalan bank. Kita ada dua kaedah bagaimana menyediakan penyata penyesuaian bank, iaitu sama ada menggunakan kaedah A ataupun kaedah B. Kaedah A mengemas kini buku kawalan bank, kaedah B tanpa mengemas kini buku kawalan bank. Untuk kelas hari ini, saya hanya akan cover untuk kaedah A, iaitu menyediakan penyata penyesuaian bank dengan mengemas kini buku kawalan bank terlebih dahulu. So, di antara langkah-langkah yang perlu anda buat adalah langkah pertama, iaitu membandingkan item di dalam buku kawalan bank dengan item di dalam penyata bank. Yang kedua, anda perlu mengemas kini buku kawalan bank. Yang ketiga, anda perlu menyediakan dan melengkapkan penyata penyesuaian bank. Dan yang terakhir sekali, memastikan baki terakhir sama seperti baki di penyata bank. So, apa beza kaedah A dengan kaedah B? Kalau kaedah A, kita ada langkah dua, iaitu mengemas kini buku kawalan bank. Tetapi kalau guna kaedah B, kita tidak perlu mengemas kini buku kawalan bank, terus pergi sediakan menyediakan dan melengkapkan penyata penyesuaian bank. So, kita mula. Baik, berikut adalah Berikut ialah penyata bank dan buku kawalan bank bagi perniagaan Teguh Sendirian Berhad yang menjalankan perniagaan pengedaran buku dan majalah bagi bulan Disember 2019. Bermakna syarikat perniagaan Teguh Sendirian Berhad, business nature-nya adalah menjual buku dan juga majalah. So, ini adalah penyata bank. Manakala yang di sebelah ini adalah buku kawalan bank yang disediakan oleh perniagaan Teguh Sendirian Berhad. Penyata bank ini dihantar oleh Bank Bumi Sendirian Berhad kepada perniagaan Teguh Sendirian Berhad. Saya ulang, isi pentingnya. Bank statement ataupun penyata bank dikeluarkan oleh Bank Bumi Sendirian Berhad dan dihantar kepada perniagaan Teguh. Bermakna penyata bank ini bukanlah disediakan oleh perniagaan Teguh. Tetapi untuk buku kawalan bank, ianya disediakan oleh perniagaan Teguh Sendirian Berhad. Okey. Untuk menyediakan penyata penyesuaian bank, kita perlu mengikut langkah-langkah yang telah ditetapkan. So, langkah pertama iaitu kita perlu membandingkan item di dalam buku kawalan bank dan juga item di dalam penyata bank. Bermakna kita perlu ingat poin kita adalah pada buku kawalan bank terlebih dahulu. Okey, apabila debit di dalam buku kawalan bank, lawannya adalah kredit di penyata bank. Okey, dan apabila kredit di dalam buku kawalan bank, maka lawannya adalah debit di dalam buku penyata bank. Okey, bagi saya masa untuk padam.
Okey. Kita mulakan dengan langkah pertama, iaitu point view kita di sini. Kita perlu bandingkan lajur debit dan juga lajur kredit di dalam buku kawalan bank dan juga lajur kredit di dalam penyata bank. So, tips cikgu yang pertama, apabila anda menyemak buku kawalan bank against penyata bank, make sure atau pastikan hanya menconteng di dalam buku kawalan bank. Apabila anda menyemak penyata bank against buku kawalan bank, barulah anda boleh menconteng di penyata bank. So, kita bermula dengan buku kawalan bank terlebih dahulu. Kita cek di bahagian debit. Okey. Debit 2,310, adakah di bahagian kredit? Yes, ada. So, kita conteng di bahagian debit sebagai tanda. Seterusnya, RM13,980. Adakah di bahagian debit buku kawalan bank? Wujudkah ia di dalam bank statement ataupun penyata bank? Yes, ada. So, kita conteng lagi di buku kawalan bank. Seterusnya, RM6,345. Wujudkah di dalam kredit penyata bank? Yes, kita ada. 6345, dua-dua pun ada. So, kita tanda di bahagian debit, di bahagian buku kawalan bank. Yang terakhir sekali, yang ada di dalam buku kawalan bank iaitu sebanyak RM1,200. Wujudkah ia di dalam lajur kredit? Kejap ya. Okey. RM1,200 tadi, adakah ia di dalam kredit RM1,200 di dalam buku kawalan bank, wujudkah ia di dalam kredit? Tidak ada kan? Tidak ada amount RM1,200. So, amount ini kita perlu bulatkan. So, bagi saya tukar kepada pen merah terlebih dahulu. So, ini kita bulatkan di dalam buku kawalan bank. Kita sudah cek debit against credit. So, kita ada satu lagi iaitu di bahagian kredit. Kalau kredit, di mana kita perlu rujuk? Kita perlu rujuk di bahagian debit. Kredit di bahagian buku kawalan bank perlu disemak against debit di dalam penyata bank. So, kita semak RM3,600 di dalam buku kawalan bank. Adakah wujud di dalam penyata bank dengan kenaan banknya sekali? Ya, ada. Ni. Jadi kita tanda di sini. Selepas itu 5675 pun wujud. Sama juga dengan 50 sen. RM500 tidak wujud. Begitu juga dengan 50 sen. So, kita bulatkan. Seterusnya, adakah amount 2,500 dan juga RM1? Ya, ada. So, kita tanda. 3,100 pun ada. 230 dan 50 sen tidak ada. So, ini adalah 3 benda yang saya bulatkan tidak wujud di dalam terdapat di dalam buku kawalan bank tetapi tidak wujud di dalam penyata bank. Kita sudah settle pada point view buku kawalan bank. Sekarang kita fokus pula pada penyata bank. Okey. Debit di dalam penyata bank perlu dirujuk kepada kredit dalam buku kawalan bank. So, kita tengok. 3,600 wujudkah di dalam kredit? 3,600 di dalam penyata bank, wujudkah ianya di dalam buku kawalan bank? Ya, wujud. Begitu juga dengan kenaan banknya. So, kita tanda. 5,675 pun wujud.
2.500 pun wujud, termasuklah RM1. 3.100 pun wujud. Okey, so tidak ada masalah di bahagian debit. Maaf. Seterusnya di bahagian kredit pula. Kredit kredit di dalam penyata bank perlu dirujuk kepada bahagian debit di dalam buku kawalan bank. So RM2,310 wujudkah ia di dalam buku kawalan bank? 2.310 wujud. So kita tanda. Lepas tu 13.980 pun wujud. 1.380 tidak wujud. So kita bulatkan. 23.679 pun tidak wujud. So kita bulatkan. 6.345 wujud. RM245.80 pun tidak wujud. So ini adalah 3 perkara yang tidak wujud. 3 benda yang wujud di dalam penyata bank tetapi tidak wujud di dalam buku kawalan bank. Seterusnya, apa yang perlu kita lakukan? So, sekejap. Kita rujuk dalam ni. Sekejap ya, saya view. Okay. Okay. Saya present another file. Okay. Okay, saya besarkan dulu skrin saya. Maaf. Okay. Okey, sekarang okey, maaf. Tadi kita sudah selesaikan langkah pertama di mana kita perlu membandingkan item di dalam buku kawalan bank dan juga item di dalam penyata bank. So langkah kedua ialah anda perlu mengemas kini buku kawalan bank. So ini adalah buku kawalan bank yang kita telah conteng tadi. So, apa yang perlu anda lakukan di bawah transaksi yang terakhir, anda perlu merekodkan amount ataupun item-item yang wujud di dalam penyata bank tetapi tidak wujud di dalam buku kawalan bank. Atau lebih tepat kita cakap adalah apa-apa yang tidak ada di dalam buku kawalan bank perlu direkod. Maksudnya kita rujuklah penyata bank kan. So penyata bank ada 3 benda yang kita tidak rekod lagi di dalam buku kawalan bank. Di manakah? Okey. Kalau anda rujuk penyata bank yang kita bulatkan sebentar tadi, amount sebanyak RM1,380.50 iaitu mewakili dividen RM23,679.80 yang merujuk kepada arahan kredit, arahan tetap daripada Permai Berhad, dan yang last sekali sebanyak RM245.80 merujuk kepada interest deposit. 3 benda ni, okey, sorry. Alah, saya nak boleh pakai saya punya pen dekat sini kan. Okey. Sorry, kejap ya. Kejap, bagi saya ruang.
Saya buka saya punya PDF supaya saya boleh conteng file. Okey. Kejap ya. Okey. Okey. Okey, seterusnya kita perlu buat langkah ketiga, iaitu langkah ketiga pula, langkah kedua, iaitu kita perlu mengemas kini buku kawalan bank. Saya scroll ke bawah dulu. Okey. So kalau anda lihat sebentar tadi, dekat dalam kita punya bank statement ni ada 3 benda ni yang kita tidak rekodkan di dalam buku kawalan bank. So apa 3 benda ni, 3 perkara ni kita perlu buat adalah kita perlu tambah ianya di bawah transaksi terakhir. Maksudnya 3 perkara ni yang tidak wujud dalam penyata bank kita tambah di dalam buku kawalan bank, di mana kita tambah di bawah transaksi terakhir yang kita rekodkan di dalam buku kawalan bank. Okey, oleh kerana item-item yang tidak wujud ini adalah di sebelah kredit, di bahagian penyata bank, maka apabila anda merekodkan ianya di dalam buku kawalan bank, kena direkodkan di bahagian debit. Sini, di bahagian debit. Okey. So, bagaimana kita perlu rekod? Beginilah dia, iaitu mengemas kini buku kawalan bank yang juga merujuk kepada langkah 2. Ini yang saya maksudkan tadi, sambung di bawahnya. So, berapa hari bulan yang kita tidak wujudkan dividen tu sepatutnya ada dalam penyata bank tetapi kita tidak rekod di dalam kita punya buku kawalan bank, iaitu berlaku pada 15 hari bulan, arahan kredit 20 hari bulan dan juga 26 hari bulan untuk interest deposit. So, perkara ini tulis seperti biasa merujuk kepada penyata bank dan masukkan amountnya. Macam mana kira buku kawalan bank? Bahagian debit ini merujuk kepada kemasukan duit. Bahagian kredit merujuk kepada pengeluaran duit. So, tiga-tiga perkara ni merujuk kepada kemasukan duit. So, 39,000 iaitu baki ditambah dengan 138,050 sen sama dengan RM41,057.23. Begitulah juga seterusnya. So kita sudah selesai dengan langkah 2, maka kita perlu buat lagi langkah ketiga yang mana kita perlu menyediakan dan melengkapkan penyata penyesuaian bank. Okey, so ini adalah langkah ketiga di mana anda perlu menyediakan penyata penyesuaian bank. Okey, suka untuk cikgu ingatkan anda tidak boleh tulis bulan sahaja ataupun tulis Disember. Mesti sertakan sekali tahun. Sebab kalau anda tulis bagi bulan Disember, ada banyak Disember. Disember 19 berapa? 1988? 2000? 2019? Tetapi kalau anda tulis Disember 2019, maka orang yang membaca ataupun merujuk penyata penyesuaian bank anda, mereka tahu ianya disediakan untuk Disember 2019. Okey, ini adalah format bagi penyata penyesuaian bank. Yang pertama di atas sekali adalah baki seperti dalam buku kawalan bank. So, ramai pelajar selalu keliru di bahagian sini. Ada yang tulis baki seperti dalam penyata bank. Okey. Untuk mengelakkan anda keliru, tips daripada saya ialah buku kawalan bank adalah benda ataupun
adalah perekodan yang boleh dikawal oleh pihak syarikat. Maka syarikat kita ini perlulah kita kontrol ataupun kita kawal terlebih dahulu. Sebabnya kalau penyata bank ianya dikeluarkan oleh pihak bank. Kalau bank yang keluarkan perkara ini, maka kita sebagai syarikat yang itu di luar daripada bank tidak mempunyai kontrol kepada dokumen ini. So, di mana boleh kita buat kontrol? Di dalam buku kawalan bank. So, mulakan dengan diri sendiri terlebih dahulu. So, buku kawalan bank berapa bakinya? RM64,982.03. Make sure baki ini anda rujuk kepada baki terakhir, baki akhir ataupun baki yang latest selepas anda buat adjustment ataupun amendment ataupun tambahan tambahan item yang anda tertinggal di dalam penyata bank. Yang mana tu yang selepas yang inilah. Sorry ya, saya buka balik. Yang ini. Ambil amount yang ini. Iaitu yang selepas kita buat adjustment. 3 benda ni. Jangan ambil yang ini ya. Ambil yang ini. Okey. Seterusnya. Kita rujuk pula kepada buku kawalan bank sebab kita mau adjust ataupun amend perkara-perkara yang kita terlebih catat ataupun terkurang catat di dalam buku kawalan bank. Berbalik kepada apa yang saya cakap tadi, buku kawalan bank adalah dokumen yang kita keluarkan sendiri. Jadi kita ada kontrol ke atas dokumen berkenaan. Jadi dokumen itulah yang kita boleh amend ataupun kita adjust. Kita tidak boleh adjust dokumen maklumat yang berada di dalam penyata bank. Okey. So, perkara item pertama adalah tambah cek keluar belum dikemukakan, iaitu merujuk kepada perkara yang di dalam buku kawalan bank di sebelah kredit. Okey, kalau buku kawalan bank, saya rujuk balik di sini. Buku kawalan bank, kalau debit bermaksud pertambahan, kalau kredit bermaksud pengeluaran duit. Apa yang dimaksudkan dengan ini? Apa yang dimaksudkan? Contoh untuk RM500.50 ni, kita perniagaan Teguh Sendirian Berhad ni, dia cakap saya telah mengeluarkan duit sebanyak RM500 bersama dengan kenaan bank untuk tujuan pembayaran kepada Syariah Enterprise. Tetapi pihak bank belum lagi menerima cek yang dikeluarkan oleh syarikat kita. Kenapa? Sebab Syariah Enterprise ni belum lagi hantar cek yang kita bagi dengan diorang. So, kita claim kita sudah bayar tetapi bank cakap kita claim duit kita sudah bayar Syariah dan duit telah pun ditolak daripada akaun bank kita. Tetapi pihak bank belum tolak akaun kita. So, apa yang berlaku? Kita terkurang catat. Jadi, makanya kita perlu tambah balik benda-benda yang kita cakap sudah bayar tapi sebenarnya belum pun bayar. Okey? Jadi, berapa item itu? Kita ada item yang RM500 dan juga 50 sen iaitu kenaan banknya yang kita bayar kepada Syariah Enterprise, dan juga yang terakhir sekali kita ada amount sebanyak 230 dan 50 sen yang kita bayar kepada TM berserta kenaan bank. Ini adalah cek keluar tetapi belum dikemukakan. Okey, yang ini item-item istilah-istilah yang saya sebutkan ini anda perlu rujuk di dalam slide multimedia yang telah saya sediakan. Kalau kata ringkasnya adalah cek telah pun dikeluarkan oleh perniagaan Teguh tetapi belum dikemukakan oleh Syariah Enterprise dan juga TM. Maksudnya apa yang belum dikemukakan? Syariah Enterprise dengan TM ni belum lagi hantar cek tu kepada bank. Okey? So,
Yang ini kita telah tolak dalam buku kawalan bank kita. Sebabkan benda ini ataupun item ini belum direkod, maka perlulah ianya ditambah balik. Okey, so berapa total amount, iaitu RM731. Maka RM64,000 tambah dengan RM731 sama dengan RM65,713.03. Tadi yang ini cerita berkenaan dengan tambah. So kemudian kita cerita pula berkenaan tolak. Tolak cek deposit belum dikreditkan. Apa yang dimaksudkan dengan ini adalah cek telah pun diterima. Siapa terima? Perniagaan Teguh. Namun perniagaan Teguh belum lagi mengemukakan cek berkenaan kepada bank. Okey? So, kita cakap dalam buku kawalan bank kita sebelum ini, kita telah menerima duit sebanyak RM1,200. Saya buka balik kita punya buku kawalan bank. Kita cakap dekat sini, dekat Cameron ni, kita cakap kita telah terima duit daripada Cameron Sendirian Berhad sebanyak RM1,200. Tetapi dalam penyata bank, kita tidak terima lagi duit tu. Kenapa tidak terima lagi? Lah, cek tu masih dengan kita. Macam mana bank mahu masukkan duit tu dalam akaun kita? Jadi ceknya, jalan penyelesaiannya adalah cek itu perlu dihantar kepada bank untuk memastikan bank mengkreditkan amount berkenaan ke dalam akaun perniagaan kita ataupun perniagaan Teguh. So, apa yang kita claim sebelum ini iaitu syarikat kita telah menerima duit daripada Cameron Sendirian Berhad, Cameron Highland pula. Cameron Sendirian Berhad, kita cakap kita telah terima tapi bank kata belum, maka ianya perlulah ditolak. So berapa yang kita claim kita dapat sudah tu, 1,200 ni lah yang kita perlu tolak. So tolak RM65,713 ini tolak dengan 1,200 untuk menjadikan baki akhir kita sebanyak RM64,513.03. So untuk mengetahui sama ada baki atau sama ada penyata penyesuaian bank yang kita buat ni betul ataupun tidak, kena make sure lah 64,000 ini adalah sama seperti baki di dalam penyata bank. So kita rujuk balik kita punya penyata bank. Okay, kita rujuk balik kita punya penyata bank. Baki akhirnya adalah sebanyak, ini kita punya penyata bank, baki akhirnya adalah sebanyak RM64,513.03 yang juga sama dengan kita punya penyata penyesuaian bank. Maka penyata penyesuaian bank kita ini adalah betul dan tally ataupun sama seperti baki di dalam penyata bank. Okey. Sekian sahaja kelas kita pada hari ini. Sekiranya ada apa-apa persoalan, bolehlah bertanya dengan guru anda ataupun boleh juga bertanya terus dengan saya, iaitu Cikgu Nur Fadila binti Bakri daripada College Vocational Lahad Datu. Terima kasih dan Assalamualaikum.